Tengah. Maknanya telah membentangkan kertas kerja bukan saja di Malaysia dan juga luar negara berkaitan dengan Timur Tengah, dan juga saya rasa boleh dikatakan seluruh masyarakat Malaysia telah pergilah berkaitan dengan Timur Tengah. Jadi untuk pertanyaan pertama saya akan tanya kepada Profesor Dr. Kamruzaman Yusof berkaitan dengan sejarah bumi Palestin, pembebasan bumi Palestin oleh Khalifah Umar Al-Khattab sehingga jatuhnya Khalifah Umarnya. Ini adalah merupakan satu era yang penting kepada perjuangan bumi Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Yang dikasihi dan dihormati saudara pengacara majlis, sahabat-sahabat saya di panel, wakil daripada Institut Pengajian Institut Pendidikan Guru, kami panggil MPI, kekal MPI, tak berbudak Islam bagi. Seterusnya para peserta Islam, pertamanya kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah SWT kerana telah berkumpul dalam majlis yang kita adakan pada petang ini. Apa yang akan saya sebutkan secara ringkas ialah perkembangan yang berlaku di bumi Palestin, khususnya selepas daripada pembukaan kota Palestin oleh Khalifah Umar Al-Khattab pada tahun 1978 sehinggalah kepada jatuhnya kerajaan Utsmaniyah selepas tamatnya peperangan dunia pertama pada tahun 1917. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya nak mula apa yang disebut sebagai Islam Jerusalem, ya, ataupun kota Jerusalem selepas pembukaan kota Jerusalem pada Khalifah Umar, saya nak pergi sikit ke belakang tentang kota Jerusalem yang mempunyai sejarah sendiri, yang merupakan di antara kota yang awal diduduki oleh manusia di dalam sejarah kehidupan manusia, dan tempat di mana berkumpulnya Nabi-Nabi Rasulullah SAW, kerana Jerusalem atau Palestin adalah merupakan salah satu daripada kawasan yang terletak di dalam wilayah yang disebut pada masa dahulu iaitu Syam, ya. Pada masa ini bumi Syam terdiri daripada tanah Palestin, Lebanon, Syria dan juga Jordan. Sebelum daripada itu, kawasan ini, wilayah ini adalah merupakan disebut sebagai wilayah Syam, dan tempat di mana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam, semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam diturunkan di wilayah ini, di kawasan ini, kecuali Nabi kita yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita sebutkan juga tanah Palestin adalah merupakan tanah yang pernah diduduki oleh tiga tamadun awal, iaitu tamadun Kanaan, yang kedua ialah tamadun Palestin, dan yang ketiga ialah tamadun Ponisia sebelum daripada datangnya orang Yahudi. Orang Yahudi yang datang dan tinggal di Palestin dikatakan bermula dengan tibanya Sayyidina Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai Abu Bashar, yang disebut sebagai Abu Al-Anbiya. Kepada orang Yahudi, terutamanya apabila mereka merujuk kepada kitab-kitab yang diturunkan yang disebut sebagai Old Testament, terutamanya dalam Genesis, disebut bahawa kota Jerusalem adalah merupakan sebuah kota yang dijanjikan, tanah yang dijanjikan, the promised land, yang dijanjikan kepada descendant of Abraham, itu keturunan Nabi Ibrahim. Pada pandangan orang Yahudi, mereka adalah keturunan yang betul dan benar daripada bangsa daripada keturunan Nabi Ibrahim. Sedangkan kita
anak kepada Nabi Ibrahim bukan sahaja membawa kepada keturunan bagi orang Yahudi, tetapi anak kepada Nabi Ibrahim juga, iaitu Ismail, membawa kepada keturunan Arab selepas itu. Kesimpulannya sekali lagi sekalian, Arab dan Yahudi adalah datangnya daripada bapa yang sama, ibu yang berlain. Maka apabila dikatakan tanah Palestin adalah milik the descendant of Abraham, maknanya ianya seharusnya dimiliki dan dikongsi dari segi sejarah oleh orang Yahudi dan juga oleh orang Arab. Tetapi dari segi sejarahnya, sebenarnya tanah Palestin ini bukanlah penduduk yang awalnya, yang bermula bukan orang Yahudi. Terhadap orang Yahudi ataupun yang sebelum daripada itu disebut sebagai keturunan daripada Nabi Ibrahim itu, mereka bukan datang dan berasal di situ. Nabi Ibrahim AS berasal daripada kawasan wilayah utara Syria yang sekarang ini disebut sebagai kota Haran. Ya? Dalam sejarah ini yang berasal daripada Haran. Kawan kita Salman Ali juga berasal daripada sana. Mereka adalah daripada keturunan Yahudi. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang saya nak sebutkan, kota ini sebenarnya oleh kerana kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh orang Yahudi selepas daripada mereka tinggal beberapa lama, khususnya apabila mereka dihalau oleh Firaun dan mereka datang dan duduk di Palestin, apabila dibawa oleh Nabi Musa AS, kira-kira pada abad yang ke-13 sebelum Masihi, kita dapati kawasan ini, wilayah ini pernah dijajah, pernah diduduki, ya, pernah datang, utamanya orang-orang Parsi datang dan menghalau orang-orang Yahudi keluar daripada kota Jerusalem, sehingga kawasan itu tidak ada lagi penduduk Yahudi yang tinggal di kawasan itu, kecuali mereka yang tinggal di Yaman, kecuali mereka yang tinggal di Irak, di Iran, dan beberapa wilayah yang lain di Asia Barat. Sehingga sepanjang sejarah, sehingga datangnya Khalifah Umar Al-Khattab pada tahun 678 saya sebutkan tadi, wilayah itu sebenarnya tidak dikuasai secara sepenuhnya oleh orang Yahudi, kerana penduduk Yahudi adalah di antara penduduk yang minoriti. Yang menguasainya ialah pemerintah daripada Rom, ya, pemerintah daripada Byzantine ataupun daripada Rom Timur. Sedangkan kota Jerusalem pula bukan sahaja diduduki oleh orang Yahudi, tetapi juga diduduki oleh berbagai etnik dan juga mazhab Kristian. Terdapat lebih daripada 70 mazhab Kristian. Allahu ayatuna, Allahu Rabbuna, Rabbul alamin.
kalau sebut bodoh puas hati, bodoh. Dan orang KL kalau kita sebut bodoh, orang dah sakit hati dah. Bodoh lah kau kan. Tapi kau orang Kelantan, bodoh. Dia punya sabdu tu kau-kaunya bodoh. Memukanya sekali bodoh. Tapi nak sebut ni, jangan, don't take it serious lah. Takut juga nanti balik college nanti kau belajar apa forum malam ni, bodoh. Dia, saya yakin dan percaya jahiliah ni dia bukan soal bodoh semata-mata kan. Hilal Ashraf, pada pandangan Hilal Ashraf, bila berbicara soal jahiliah, what comes into your mind? Apa itu jahiliah? Silakan Ashraf. Ya, terima kasih pada abang saya, Abang Idris, dan rakan-rakan yang ada, VIP dan rakan-rakan di panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sekali maafkan saya kalau gementar ke apa ke, saya takut duduk dengan mereka semua ni. Saya macam semut je kat sini. Dia macam tu jadi Jadi berkenaan dengan jahiliah. Jadi berkenaan dengan jahiliah ni, dia bila kita cakap pasal jahiliah, dia tidak semestinya bodoh. Bukan maksudnya dia tidak pandai. Tapi bila kita kata sistem ni sistem jahiliah, ataupun ini ada anasir jahiliah, bukanlah benda itu tidak membijakkan kita dari satu sisi. Mungkin dia menambah pengetahuan kita, tetapi benda itu mungkin bila kita panggil dia jahiliah, dia menjahilkan hubungan kita dengan Allah SWT. Maka dia menjauhkan hubungan kita, dia merosakkan hubungan kita dengan Allah SWT. Maka daripada kita tahu hubungan kita dengan Allah macam ni, tapi dek anasir jahiliah ni tadi, dia menyebabkan kita jahil, seakan-akan kita tidak tahu Allah tu Tuhan kita. Maka kita melakukan keingkaran dengan kejahilan ini. Maka kita melanggar perintah Allah dengan kejahilan ini. Dan jahiliah ni dia boleh datang dalam pelbagai bentuk, terutama pada zaman generasi Y hari ini, dengan teknologi yang pelbagai, internet dan sebagainya. Dia menyusup masuk ke dalam rumah kita melalui televisyen, melalui internet, YouTube dan sebagainya, dan Facebook terutamanya zaman sekarang. Dia menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Walaupun kita belajar agama kan, walaupun kita sekolah agama daripada kecil, masuk belajar kat Jordan pula, tapi kadang-kadang kerana anasir jahiliah ni dia lekat dalam hati, dia akan meracun minda, menyebabkan kita seakan-akan tak rasa Allah tu Tuhan kita. Maka kita melakukan keingkaran. Mengapa saya cakap macam ni? Kerana ada hadis Nabi SAW. Kalau saya salah, Ustaz Don boleh tolong betulkan saya. Berkenaan dengan mafhumnya lebih kurang begini: tidak akan berzina seorang penzina itu